Ya, Isyu, dalam segmen Lindung Diri, Lindung Semua sudah pastinya kita nak memberikan tumpuan dalam kita menghadapi cabaran ataupun kita menghadapi beberapa krisis dan juga situasi yang mendesak ketika ini. Sudah pasti aspek kesihatan mental dan juga pembentukan psikologi itu adalah penting kerana apa yang perlu adalah asas dan juga ketahanan kita dalam menghadapi segala rintangan, permasalahan dan juga cabaran yang sedang dihadapi ketika ini. Dan bersempena dengan Hari Raya Korban ini, perkataan pengorbanan dan juga kesabaran yang kita boleh mengambil ibrah daripada cerita-cerita kenabian yang terdahulu, bagaimana sebenarnya pengorbanan dan juga kesabaran itu perlu diterapkan dalam diri kita dalam kita menghadapi masalah tekanan ataupun kesihatan mental ini. Untuk pengetahuan anda semua, seperti biasa untuk topik ini kami buka talian untuk anda hubungi kami, berada dekat bersama dengan kami untuk berkongsi sebarang permasalahan, pandangan ataupun sebarang persoalan yang anda ingin tanyakan ataupun ajukan kepada tetamu yang kami bawakan hari ini. Ya, seperti mana yang Syu katakan tadi, sudah pastinya sirah para anbiya ataupun kisah-kisah para nabi juga sebenarnya banyak diriwayatkan ataupun dicoretkan dalam kitab Al-Quran supaya kita dapat memberikan pengajaran dan juga dapat menjadikan tauladan serta panduan kepada umat Islam khususnya dalam menghadapi sebarang situasi ataupun untuk mencari pedoman dan juga panduan hidup. Apa yang penting adalah panduan hidup itu sudah pasti kita berbalik kepada kita berpandukan kepada Al-Quran dan juga Al-Sunnah, malah kita juga berpandukan kepada ajaran yang telah pun diperturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut kepada ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun begitu dari segi aspek psikologi ataupun dari segi aspek sainsnya itu juga perlu juga mengikut kerangka yang telah pun ditetapkan ataupun kerangka yang menjadi asas kepada kedua-duanya, iaitu bagaimana kita mengamalkan agama dan juga bagaimana kita mengamalkan sains itu dalam kehidupan seharian. Jadi kedua-duanya ini kalau dapat diamalkan secara sinergi, insya-Allah dapat menzahirkan suatu kekuatan jiwa, malah kekuatan mental yang lebih baik dalam kalangan umat Islam, malah seluruh umat manusia di seluruh dunia. Jadi kita ingin terus saja bersama dengan tetamu yang kami bawakan menerusi panggilan di alam maya hari ini. Kami perkenalkan iaitu Profesor Dr. Firdaus Mukhtar selaku Timbalan Dekan Clinical Psychology Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Selamat Hari Raya Aidiladha diucapkan pada Prof dan keluarga. Waalaikumsalam. Terima kasih Hos Ismail dan Syahidah. Alhamdulillah. Selamat pagi dan selamat Hari Raya Aidiladha pada semua. Ya, Alhamdulillah Prof. Kita nak memulakan mukadimah perbualan kita. Sudah pastinya cabaran yang dihadapi kali kedua ataupun mungkin 4 perayaan yang disambut sebenarnya dalam norma baru, iaitu Hari Raya Aidilfitri tahun lalu dan juga Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Hari Raya Aidiladha tahun ini juga disambut dalam norma baru. Maka dalam perihal ini ia tidak lagi menjadi baharu, tetapi ia sudah menjadi satu kebiasaan yang diamalkan oleh masyarakat. Bagaimana Prof secara asasnya melihat perkara ini merupakan walaupun amat berat untuk diterima, amat berat untuk dilakukan, tetapi ia perlu untuk dilaksanakan dalam usaha kita memikirkan perkara yang lebih penting untuk mengurangkan mudarat pandemik COVID-19 ini, Prof. Okey, terima kasih Ismail. Okey, pertama-tamanya tahniah kepada yang boleh bekerja pada hari raya ini, termasuk Ismail dan Syahidah sendiri. Terima kasih. Senang kita nak berkorban, berkorban perasaan, berkorban masa dan tenaga. Saya percaya ini semua kita boleh lakukan kalau ada rasa sayang, ada rasa cinta terhadap kerja yang kita buat. Yang pasti, Syahidah dan Ismail dan tuan-tuan dan puan-puan, ada orang boleh sabar tapi tak boleh berkorban. Ada juga yang boleh berkorban tapi ada kalanya hilang juga kesabarannya. Jadi inilah yang akan kita halusi dalam slot bersama saya hari ini. Kalau Prof boleh kongsikan mungkin sedikit tip lah, apakah antara bentuk-bentuk kesabaran yang boleh dipraktikkan untuk mereka yang sedang menghadapi tekanan dan sebagainya di luar sana? Terima kasih Jada. Jadi sebelum saya kupaskan jawapannya, saya beri dahulu definisi apa itu sabar, apa itu tak sabar. Jadi sabar itu adalah sejenis perasaan, pengorbanan itu satu perlakuan. Jadi orang yang sabar kita akan lihat tenang wajahnya, mudah bertolak ansur, mudah memahami dan menyayangi orang lain. Dan yang paling penting, mereka percaya ada harapan di sebalik setiap ujian yang dihadapi. Manakala orang yang tak sabar, dia tertutup, pendek akalnya, mudah risau, suka buat andaian atau persepsi yang bukan-bukan, dan dalam keadaan yang melampau, orang yang tidak sabar akan bertindak impulsif.
iaitu akan tidak berfikir panjang untuk melakukan sesuatu yang mungkin memudaratkan diri sendiri atau orang lain. Jadi menjawab soalan Syahda tadi, ada 3 bentuk kesabaran yang kita boleh lakukan dalam mengawal tekanan dalam keadaan sekarang. Yang pertama, sabar dengan orang lain. Bila kita cuba bersabar dengan orang lain, kita boleh boleh baiki hubungan, kita boleh tunjuk sifat kasih sayang kita dan bukannya kebencian. Kualiti diri kita akan boleh meningkat bila kita tunjukkan kesabaran kita dengan orang lain. Tapi nak bersabar dengan orang yang mencabar kesabaran kita ni bukan senang kan? Nak sabar dengan anak-anak, nak sabar dengan orang yang selamba balik kampung, nak sabar dengan orang yang ambil hak kita, bukan senang. Jadi di mana kita bermula? Pertama, berusahalah untuk kita fikirkan apa yang mungkin mereka lalui, apa yang berlaku dalam kehidupan mereka yang menyebabkan mereka bertindak sebegitu. Dengan kata lain, cuba fahami dari mana datangnya kisah mereka yang menyebabkan sebelum kita menilai mereka. Bila kita cuba fahami, tarik nafas dalam-dalam, hembus perlahan, barulah kita boleh rasa belas ihsan, kita rasa belas kasihan dan tidak buang masa dan tenaga untuk rasa marah-marah atau hilang kawalan. Yang kedua ialah sabar dengan aturan alam atau apa yang ditakdirkan dalam hidup kita. Bersabar dengan aturan alam atau apa yang tersurat dalam kehidupan kita bermakna kita boleh berlapang dada dengan perkara yang tidak dijangkakan apa yang akan berlaku. Siapa sangka 2020 datang COVID melanda satu dunia. Siapa sangka kes COVID naik semula lepas kita bertahan duduk di rumah setahun yang lepas. Sedih, pedih betul hati kita kan Syahda, Ismail. Bila dah 2 kali kita tak dapat balik kampung, tak dapat peluk cium ibu bapa kita, yang orang kata dah tinggal berapa hari saja lagi, kalau ikut aturan umur dalam kehidupan ya. Jadi siapa sangka mungkin ada ibu bapa sendiri yang pakai macam depan lainnya, PPE tu, untuk jaga anak-anak yang positif COVID di rumah. Ya, bukan senang tuan-tuan dan perempuan. Jadi ada kalanya perubahan berlaku dalam sekelip mata dan tak pernah terlintas dalam fikiran kita. Jadi untuk bersabar dalam keadaan aturan alam atau apa yang ditakdirkan, kita kena ambil langkah ke belakang sekejap. Ya? Kita lihat, kita halusi sesuatu itu datang tepat pada waktunya. Yang penting kita ambil pengajaran, kita cari gali hikmah di sebalik musibah, ujian yang berlaku itu untuk mematangkan kita, untuk meningkatkan survival skill kita, untuk teruskan kehidupan. Mungkin ada ruang, ada peluang, ada pintu yang kita harus cari untuk buka, untuk perbaiki diri kita, kehidupan kita dan sebagainya. Sebagai contoh, sebelum cuti tak mana masak, bila terkurung dalam rumah, kita belajar masuk kelas online, sampai boleh niaga masuk di berbagai contohnya. Dan bentuk kesabaran yang ketiga ialah sabar dengan diri sendiri. Perempuan perasan tak? Bila kita stres melampau, kadang-kadang kita buntu, kita putus harapan. Jadi kita mula berkata-kata dalam hati kita, rumah mak 20 minit dia dapat sini, tapi tak boleh rentas negeri. Jadi teruknya aku ni, malangnya si aku, ya. Kenapalah tak ada siapa faham perasaan kita ni, ya. Jadi perkara sabar yang kita perlu lakukan yang ketiga untuk kawal tekanan ialah untuk bersikap pemaaf pada diri kita sendiri. Bersikap baik dengan anggota badan kita sendiri, untuk menyayangi, untuk menerima kekuatan dan kelemahan diri kita. Ya. Kita berhati-hati bila kita kutuk diri kita sendiri, tidak terus seksa jiwa raga kita, kerana bila kita hilang sifat sabar dalam diri kita, ini melemahkan sistem imuniti dalam badan kita dan mudahlah berbagai penyakit akan datang dalam diri kita, bukan sahaja penyakit fizikal tetapi juga penyakit mental. Okey. Doktor, sudah pastinya apa yang dikatakan oleh doktor tadi, sabar itu adalah satu proses evolusi untuk mematangkan kita dan juga untuk kita lebih bersedia dengan apa jua ujian. Mungkin akan ada ujian yang serupa atau mungkin ada ujian yang maha dahsyat lagi selepas ini. Jadi apakah hikmah ataupun kita melihat di sebalik sabar itu sebenarnya ia seolah-olah menjadi suatu kekuatan kepada diri kita sendiri, kerana ia memang benar ada yang mengatakan bukan mudah untuk menjadi sabar, tetapi apabila kita sudah berubah menjadi sabar, maka itulah yang akan membina asas kekuatan untuk menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang, doktor. Betul sangat, Ismail, ya. Kadang-kadang hikmah bisa balik sesuatu
kejadian ataupun perkara yang berlaku tu kadang-kadang kita tidak nampak segera. Ya. Ada kalanya ianya mengambil masa, ada kalanya perlu datang dengan ujian-ujian lain untuk kita baru nampak keadaan hikmah di sebalik musibah itu. Jadi apa yang boleh kita lakukan, terus bersabar dan percaya akan ada baiknya setiap perkara yang berlaku dalam hidup kita. Ya? Sama ada kalau dalam keadaan yang sangat tertekan, kalau kita rasa macam tak boleh juga melihat aspek yang baik di sebalik setiap kejadian yang berlaku tu, kita boleh meletakkan diri kita dalam keadaan orang yang lebih tidak bernasib baik dengan berbanding dengan diri kita. Ya, cuba kita lihat sekeliling kita, apa berbanding dengan apa yang kita ada sekarang, okey, dan halusi, okey, apa yang mereka ada, apa yang mereka tiada, apa yang kita ada, apa yang kita tak ada. Ya, jadi kalau kita terus berdegil, terus kita rasa macam aku yang teruk dalam dunia ni, kita akan terus tertekan. Ya. Jadi kalau kita boleh melihat ada orang yang lebih kurang bernasib baik, kita akan lebih bersyukur dan akan menambah kesabaran dalam diri kita. Dan kalau Prof boleh kongsikan ya, bila kita bercakap berkenaan dengan kesihatan mental, pengorbanan dan juga kesabaran ini, tak semua orang mempunyai tahap kesabaran yang sama kan. Jadi bagaimana untuk kita mempraktikkan, apakah cara terbaik kesabaran untuk diri kita sendiri? Bagaimana untuk kita mengenali potensi diri kita, sejauh manakah tahap kesabaran itu boleh kita lakukan? Okey. Fitrah manusia, Ismail dan Syabana, okey, iman kita ni terus naik. Okey, begitu juga perasaan kita. Ada kalanya okey, boleh kawal dan sabar, ada kalanya hilang juga kesabaran. Ada yang masih lagi waras atau masih boleh lagi ingat apa yang boleh kita lakukan. Ya? Jadi masa ni lah ada orang nak kata. Tak apa doktor. Ya. Kita dah sabar, ada juga yang hilang terus kawalan sehingga bertindak di luar batasan seorang manusia yang sihat mentalnya. Jadi apa yang kita boleh lakukan? Ada dua pihak yang bertanggungjawab. Ya. Yang pertama diri kita sendiri, yang kedua orang sekeliling. Jadi saya fokuskan pada diri sendiri dulu. Sekiranya kita rasa hidup kita, selera makan kita, arah panduan ataupun motivasi untuk kita hidup dah kekurangan, dapatkan bantuan secara profesional. Kalau ketika ini dah tak sesuai atau tidak berapa berkesan, untuk itu masih berharap dengan orang sekeliling kita, atau mungkin apa yang orang sekeliling katakan mungkin ada benarnya, tapi dalam keadaan kita sangat lemah dan tidak stabil, kita akan rasa sangat pahit, kita rasa sangat negatif dan menyebabkan inilah puncanya, menyebabkan kita perlu rujuk kepada pihak yang lebih pakar. Ya. Jadi ada penilaian secara online yang boleh dilakukan dan kita namakan Depression Anxiety Stress Scale yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan atau ringkasnya DAS untuk kita nilai tahap emosi masing-masing. Ya, jadi sekiranya kita ragu-ragu atau kita perlu dapatkan penjelasan daripada doktor, kita boleh bawa result DAS ini ke klinik yang berhadiran. Jadi kalau kita rasa nak meluahkan perasaan kita, kita boleh dapatkan talian bantuan psikososial yang disediakan oleh pihak kerajaan atau NGO yang boleh membantu kita untuk meregakan sedikit sebanyak bebanan kita. Jadi kalau itu aspek diri sendiri, aspek orang lain juga penting, saudara, ya, saya masukkan sedikit sebab kadang-kadang kita tak sedar dalam keadaan diri kita. Jadi orang lain akan melihat, ibu bapa, kawan-kawan, ya, akan melihat keadaan diri kita, mungkin kita jadi pasif atau sangat agresif atau berlainan daripada kebiasaan. Mungkin dari aspek kata-kata atau aspek perlakuan boleh membawa mereka ke klinik kesihatan atau klinik psikiatri di mana-mana hospital yang berdekatan. Semoga bila dah jumpa dapat rawatan yang sebenar, yang berkesan, barulah akhirnya kita akan dapat rasa
mananya sebenarnya sabar itu. Ya, doktor, dalam aspek kesihatan mental juga kita melihat bagaimana kekangan untuk kita tidak berjumpa dengan keluarga, sahabat handai ataupun sanak saudara. Kerana ini juga merupakan antara faktor motivasi mereka, ibu, ayah, keluarga dan juga sahabat handai yang terdekat merupakan antara yang dikatakan sebagai sumber motivasi untuk merasionalkan dan juga memberikan suatu gambaran suasana emosi yang stabil buat seseorang. Jadi dalam perihal pandemik ini, bagaimana kita sendiri boleh menjaga kesihatan mental kita walaupun berlaku kekangan untuk berjumpa secara fizikal ataupun untuk meluangkan masa bersama dengan ibu bapa ataupun keluarga kita sendiri. Okey. Bila saya kata manis ni sabar tu tadi kan Ismail kan, bunyinya macam senang nak dicakap ya, senang diucap. Tapi itulah bukan mudah bagi kita, bagi mereka-mereka yang terkesan dengan keadaan pandemik ini ya. Sejarah dunia sudah buktikan ya, bagaimana orang yang bersabar, orang yang berkorban dengan perkara yang boleh menjadi baik pada diri sendiri atau kepada orang lain akan mendapat nikmatnya, akan mendapat hasilnya. Sebab itu kita lihat kisah pengorbanan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ya, kita lihat bagaimana hasilnya. Kita bersabar, berkorban, ya, tak balik kampung sesuka hati, ya, kita ikut SOP yang ditetapkan. Alhamdulillah mungkin sampai hari ini ibu bapa kita masih sihat. Ya. Ada beberapa poin yang boleh saya kongsikan dengan harapan sedikit sebanyak boleh membantu tuan-tuan dan perempuan di luar sana yang mungkin sedang mengalami ujian kehidupan masing-masing. Ya. As little as, ya, walaupun sekecil tak boleh balik kampung dia pun, okay? Tak boleh salam dia pun, tak boleh tengok lawat kubur dia pun. Bukan masalah kecil atau besar, ya, tapi lain orang, lain persepsinya terhadap ujian yang dihadapi. Jadi yang pertama, stres atau tekanan itu adalah normal. Ya? Stres adalah reaksi badan kita, reaksi emosi kita, tindak balas perlakuan kita terhadap sesuatu yang berlaku dalam hidup, ya, dalam keadaan sekarang ini. Jadi stres boleh menjadi dua perkara. Satu, menjadi positif sebagai motivasi dalam kehidupan kita. Boleh juga menjadi negatif sekiranya kita menafikan yang kita stres, kita menafikan yang kita sedih, kita menafikan yang kita sebenarnya tak rindu pun dengan ibu bapa kita, ya, atau kita cuba lari dari masalah yang kita hadapi, menyebabkan akan bertambah-tambahlah ujian yang akan kita hadapi. Yang kedua, orang yang risau, ya, bimbang, ya, terus-menerus berada dalam keadaan stres dengan tekanan kehidupan, perlu terima konsep ini. Termasuk saya, ya. Risau itu, bimbang itu sementara. Begitu juga dengan gembira. Begitu juga dengan perasaan positif, ya, juga sementara. Jadi tidak selamanya kita akan statik dalam kehidupan ini. Jadi ada turun naik kehidupan atau perasaan boleh menjadikan kita manusia yang kuat. Ya. Yang ketiga, kerisauan atau kebimbangan itu sebenarnya boleh dirawat. Ya. Risauan yang melampau sehingga buat seseorang itu mendapat anxiety, juga ada rawatan yang berkesan dari aspek ubat-ubatan atau psikoterapi. Dan kerisauan yang menyebabkan seseorang itu panik, ya, geram, okay? Tidak mustahil boleh dirawat dan ramai juga sedang yang telah merasai keberkesanannya dan yang pasti perlu dapatkan nasihat daripada pakar kesihatan mental yang dikira. Kalau Prof boleh kongsikan juga, ya, bila kita bercakap berkenaan kesihatan mental, pengobatan dan kesabaran ini sebenarnya sebelum ia menjadi kritikal ataupun menjadi lebih teruk, cara yang terbaiknya adalah untuk bercerita, berkongsi, reach out lah dalam erti kata lain kepada siapa-siapa yang berdekatan kita. Tapi bagaimana untuk kita memastikan agar perkongsian itu sebenarnya benar-benar boleh mengurangkan rasa tekanan tersebut, sebab boleh jadi bila dia berkongsi dia jadi lebih tertekan dan lebih berfikiran negatif dan sebagainya. Betul syarat. Kita bercerita tu ada yang merasa lega, ya. Ada yang merasa salah juga bercerita dekat orang yang salah, ya. Ada ramai yang saya percaya boleh menjadi tempat untuk seseorang yang mengalami tekanan untuk mengadu, berkongsi rasa untuk bercerita. Pertama, pastikan anda percaya dengan siapa yang anda cerita. Jadi kita bercerita dengan orang yang kita percaya, insya-Allah perasaan kita, aib kita mungkin akan terjaga. Yang kedua, cari orang yang boleh menjadi pendengar yang baik. Orang yang mendengar dengan baik, mereka bukan dengar dengan telinga saja, tapi mereka dengar dengan mata dan hati. Yang ketiga,
kalau kita tak jumpa orang yang pertama, ciri-ciri pertama, ciri kedua tadi, okey, inilah masanya untuk kita rujuk kepada pakar kesihatan mental yang lebih arif untuk memahami isu emosi, isu psikologi, isu masalah jiwa kacau, ya, boleh berjumpa dengan kaunselor, pakar psikiatri atau pakar psikologi. Prof Doktor, mungkin ini kesempatan yang terbaik juga kerana dalam musim-musim perayaan ini sudah pasti kita melihat dalam perihal untuk kita bersama dengan ahli keluarga yang dihadkan dan juga untuk bersama dengan sahabat anda yang dihadkan juga untuk kita memikirkan tentang apa yang akan berlaku pada masa depan, untuk kita kembali berfikiran positif kerana dengan program imunisasi yang dipercepatkan dan juga insya-Allah akan ada pengumuman terbaru daripada pihak kerajaan, supaya kita perlu sentiasa bersangka baik dan perlu sentiasa bersangka positif dengan apa jua ujian yang kita sedang terima dan juga apa jua perjalanan yang sedang kita lalui. Jadi bagaimana gagasan untuk pemikiran yang positif melihat kepada masa depan itu perlu sentiasa diterapkan oleh mereka, bukan saja rakyat Malaysia tetapi juga mereka yang menghadapi masalah ketika ini. Prof Doktor. Okey, terima kasih Ismail. Dalam keadaan tenang, mudah kita untuk berfikiran positifnya. Tapi bila dalam keadaan tertekan, dalam keadaan sangat keliru, marah, ya, berfikiran rasional adalah teknik yang lebih baik untuk kita lakukan. Tapi ada skill, ada strateginya, ada terapinya yang perlu kita pelajari supaya kita dapat tahu apa beza pemikiran positif atau pemikiran rasional. Jadi apa yang boleh saya simpulkan dalam aspek ini, ya, kita boleh minta apa saja dalam hidup ini. Kita nak elakkan jangkitan COVID, kita nak sihat, kita nak kaya, kita nak suami handsome, kita nak isteri cantik, ya. Tapi kita kena ingat setiap benda yang kita nak dalam hidup ni pasti ada cabarannya, ya, pasti ada liku-likunya, ya, dan hanya orang yang sanggup bersabar dan orang yang sanggup berkorban, especially bila kita berkorban itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, barulah kita akan merasa manisnya sabar itu. Mungkin di kesempatan ini Prof ada sedikit nasihat yang boleh disampaikan untuk mereka di luar sana untuk sentiasa terus menjaga kesihatan mental mereka? Okey. Jadi saya berharap perkongsian hari ini sedikit sebanyak dapat membantu tuan-tuan dan perempuan di luar sana untuk mencari apa saja keseronokan yang ada di sekeliling kita. Okay, kalau kita lihat keseronokan di tempat lain, okay, di pihak tempat lain, maksudnya orang lain, kebahagiaan orang lain, kita akan berasa sangat sakit, kita akan berasa sangat tertekan. Jadi, kita boleh cipta keseronokan, kebahagiaan itu daripada diri kita sendiri, keluarga kita dan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Jadi, mengambil kesempatan untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain sebenarnya adalah teknik yang sangat bagus untuk mengawal tekanan dalam diri kita dan mengelakkan diri kita dari mendapat penyakit mental. Ya, insya-Allah satu perkongsian yang baik juga. Terima kasih diucapkan kepada Prof Doktor kerana bersama dengan kami. Sudah pastinya kesabaran itu adalah sesuatu perkara yang sukar, namun apabila kita berjaya melakukannya dan juga mencapai tahap kesabaran itu, insya-Allah apa juga rintangan yang mendatang akan dapat ditangani dengan baik. Terima kasih sekali lagi pada Prof Doktor dan selamat Hari Raya juga kami ucapkan daripada pihak kami dan juga untuk doktor dan keluarga. Terima kasih Prof. Terima kasih juga saya ucapkan pada hos Ismail dan Syahida dan serta pihak penerbit Ika Azlan dan kru. Semoga ada manfaatnya. Maaf saya batin. Selamat Hari Raya dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof.